Assalamualaikum, saya akan menceritakan kembali cerita misteri seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Api yang menyala di sebalik tembok, panji berkibar, kiamat semakin dekat. Pukul 3 pagi, selepas minum-minum di sebuah kedai. Kamal bukan nama sebenar. Kita akan gunakan nama Kamal. Kamal tiba di rumah seorang sahabat bernama Hairi, 41 tahun. Di Taman Peroy Jaya Seremban, Kamal mengenali Hairi baru beberapa bulan selepas diperkenalkan oleh rakannya. Walaupun baru kenal, Kamal suka berkawan dengan Hairi sebab dia baik. Hairi suka bercakap soal agama, taubat, hakikat kehidupan manusia dan kehidupan di akhirat nanti. Oleh kerana itu, Kamal sering bertandang ke rumah Hairi, walaupun pada lewat malam hingga ke dini hari. Suatu pagi, Hairi ceritakan kepada Kamal dahulu hidupnya amat hitam. Dia seorang gangster, kaki perempuan dan juga kaki judi. Sekian lama bergelumang dosa, Hairi akhirnya bertaubat. Seperti biasa, perbualan kami pagi itu banyak berkisarkan perihal agama. Hairi tidak henti-henti menasihatkan Kamal supaya berpegang kuat pada ajaran Islam. Maklumlah, ketika itu Kamal cuai dengan perintah agama. Sembayang 5 waktu tak pernah cukup. Semasa muda pula Kamal suka berjudi dan menikam nombor ekor. Sedang berbual, Hairi menyuruh Kamal lihat ke arah pintu rumahnya dan sambil itu membaca surah Al-Fatihah. Sebaik Kamal lakukan apa yang disuruh, Kamal lihat tiba-tiba suasana pada pagi 2 minggu sebelum umat Islam berpuasa pada tahun 2007 itu mula berubah. Di telinga Kamal kedengaran bunyi seperti air laut menghempas pantai. Keadaan begitu sayu dan membuatkan hati Kamal berasa sangat tenang. Dalam keadaan itu, tiba-tiba seorang lelaki berjubah putih muncul di hadapan mata Kamal. Jelas kelihatan, lelaki itu seolah-olah sedang berdiri di tengah laut. Anehnya, lelaki itu hanya kelihatan dari paras pinggang ke atas. Dia berjanggut putih dan mukanya bersinar-sinar seperti bercahaya. Saat itu juga Kamal rasakan seolah-olah dibawa masuk ke alam lelaki berkenaan. Bagaimana Kamal boleh berada di alam lelaki ini? Tadi Kamal berdiri dengan Hairi di dalam rumah, pikir Kamal dengan begitu gemetar. Tapi satu keanehan berlaku apabila Kamal berpaling ke arah Hairi. Kamal lihat Hairi masih berdiri di dalam rumahnya. Hanya Kamal di alam lelaki itu. Kamal seperti terpisah dalam alam yang lain. Dan Kamal berada di dalam kedua-dua alam itu. Lebih pelik, walaupun Hairi ada dalam rumah, tetapi dia juga dapat melihat lelaki tersebut. Sekiranya Hairi tidak nampak, bagaimana Hairi boleh menyuruh Kamal memberi salam kepada lelaki berjubah itu? Betulkah apa yang Kamal nampak? Takkan aku kena bagi salam soal Kamal berkali-kali kepada Hairi kerana hairan atas apa yang berlaku. Setelah didesak, Kamal akur dan memberi salam. Selepas menjawab salam Kamal, lelaki berjubah itu bersuara lagi dan membuatkan hati Kamal begitu gemetar apabila dia mengaku dia seorang ulama terkenal yang telah meninggal beberapa ratus tahun dahulu. Ulama ini amat terkenal di kalangan penganut Islam di seluruh dunia.
Serentak itu juga Kamal kembali ke alam nyata. Kamal melihat sekeliling dan mendapati dia berada di dalam rumah Hairi. Lelaki berjubah putih, lautan di sekelilingnya dan bunyi deruan ombak lenyap secara tiba-tiba. Pesanan lelaki itu membuatkan Kamal begitu takut. Segala yang berlaku Kamal tanya kepada Hairi, tetapi tiada sebarang jawaban. Hairi diam membisu. Dia hanya berpesan, serahkan semuanya kepada Allah. Kamal tanya Hairi, bagaimana ini semua berlaku? Adakah Hairi mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu? Tetapi jawaban dari Hairi menambahkan lagi persoalan yang bermain di kepala Kamal. Kata Hairi, dia sendiri tidak tahu bagaimana kejadian itu boleh berlaku. Susah hendak dijelaskan, serahkan saja pada Tuhan. Ulang Hairi lagi, terus mematikan soalan yang Kamal ajukan kepadanya. Malam ketujuh umat Islam berpuasa, satu lagi peristiwa aneh berlaku pada Kamal. Ketika memandu pulang dari sembahyang tarawih di Masjid Taman Peroi, tiba-tiba muncul 4 orang lelaki berjubah dan berserban putih mengekori Kamal. Keempat-empat lelaki berjubah itu menunggang kuda berwarna hitam. Wajah mereka tidak begitu jelas, tapi lagaknya seperti pahlawan zaman Islam mula berkembang di Asia Barat. Di sisi pinggang setiap penunggang kuda itu tersilit sebilah pedang panjangnya hampir sedepa. Tanpa sepatah kata mereka terus mengekori, dengan 2 di hadapan dan 2 lagi di belakang kereta Kamal. Mereka terus ikut Kamal hinggalah sampai ke rumah dan gaib dalam sekelip mata. Malam esoknya peristiwa sama berulang lagi. Tetapi kali ini Kamal diiringi oleh 5 lelaki berkuda. Salah seorang penunggang kuda tersebut berada di hadapan kereta sambil memegang panji-panji hijau bertulis kalimah La ilaha illallah dalam tulisan Jawi. Tanpa sepatah kata, mereka terus mengiringi Kamal sehingga sampai ke rumah dan gaib dari pandangan. Segala yang berlaku membuatkan Kamal jadi tidak karuan. Pernah beberapa kali Kamal menceritakan peristiwa ini kepada ustadz di kawasan kediamannya. Ada yang kata itu semua syaitan. Saya tidak mahu menafikannya. Cuma Kamal muskil, dalam bulan puasa adakah syaitan? Lebih aneh lagi, hanya Kamal yang dapat melihat. Istri dan anak-anaknya yang berada dalam rumah langsung tidak mengetahui kewujudan 9 lelaki berjubah itu. Kerana takut, Kamal hanya mematikan diri. Kamal tidak berani menegur. Beberapa lelaki berjubah itu memandang Kamal dengan mata yang redup. Hampir 5 menit berlalu, mereka terus gaib. Sejak mengalami semua peristiwa aneh itu, satu malam Kamal bermimpi. Mimpi ini berlaku beberapa hari selepas umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun lalu. Dalam mimpi itu, Kamal berada di tempat yang amat asing. Dari jauh Kamal lihat terdapat tembok besi yang ketinggiannya mencacak ke langit. Seolah-olah tiada penghujung. Tebal tembok itu pula tidak dapat untuk Kamal gambarkan. Dengan kata-kata, ketika berdiri di situ, Kamal merasa amat panas. Bahangnya membuatkan darah Kamal mendidih. Seperti seluruh tubuh Kamal hangus terbakar. Apabila pintu tembok itu terbuka sedikit, Kamal lihat api menjulang tinggi. Apinya begitu marak membakar tanpa putus-putus. Panasnya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tiada api yang wujud di dunia ini lebih panas daripada apa yang Kamal lihat itu. Kemudian, dari jauh
Kamal lihat pula seorang lelaki dalam keletihan. Kedua-dua belah kaki lelaki itu berbelang-belang dengan rantai besi dan diikat pada seketul batu yang amat besar. Lelaki itu cuba berjalan tetapi tidak terdaya menarik beban batu tersebut. Berulang kali lelaki itu mencuba, tapi tidak berjaya, hinggalah dia lemah dan tidak bermaya. Dalam masa yang sama, api yang marak menyala terus membakar tubuhnya. Ketika memerhatikan lelaki tersebut, Kamal tercium pula bau yang amat wangi. Seumur hidup tidak pernah Kamal mencium bau yang begitu wangi di dunia ini. Kamal mencari-cari dari mana datangnya bau yang wangi itu. Ketika itu Kamal terjaga. Apabila tersedar dari tidur, Kamal menjadi begitu takut. Peluh membasahi tubuh. Bayangan panas api yang dilihat dalam mimpi benar-benar menghantui fikiran. Hati Kamal resah, terkenang kembali dosa-dosa yang pernah dilakukannya ketika muda dahulu. Segala perkara yang dilalui itu Kamal ceritakan kepada beberapa orang ustadz. Ramai yang mendakwa itu semua hanya mainan syaitan. Syaitan memang bijak memperdayakan umat manusia. Ia boleh menjelma dalam berbagai rupa, sebagai haiwan, makhluk yang menakutkan, malah sebagai ulama dan zuhud. Jika mainan syaitan, ia mesti seperti salah satu perkara yang Kamal alami ini. Malam itu Kamal sembahyang taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ketika sujud sambil berdoa memohon ampun, jelas di telinga kedengaran satu suara berbisik. Suara itu berkata, "Tak perlu engkau bertaubat dan memohon ampun, karena sesungguhnya dosa engkau telah diampunkan." Suara itu datang sekali lalu dan terus hilang. Bagi Kamal itu memang benar-benar mainan syaitan. Karena sebagai manusia biasa, kita tidak mengetahui adakah dosa kita diampunkan ataupun tidak. Nabi yang bersifat maksum dan bebas daripada dosa pun tetap beribadah dan bertaubat kepada Allah. Ini kan pula manusia yang biasa seperti Kamal, yang sentiasa melakukan dosa ketika sedar ataupun tidak. Semua kejadian yang berlaku itu benar-benar menginsafkan Kamal. Sekarang terpulang kepada Anda hendak mempercayai ataupun tidak, sama ada hendak mengata itu semua khayalan semata-mata. Syaitan, jin, ilusi, dan bohong terpulang kalau ada yang hendak mengatakan saya sakit ataupun terlebih berangan, juga terpulang. Tujuan Kamal berceritakan segala yang berlaku adalah untuk mengajak semua umat manusia kembali ke pangkal jalan. Tentang kiamat hampir tiba, seperti pesan lelaki berjubah itu. Kamal pasti ia bukan hanya dirujuk kepada Kamal seorang. Mungkin lelaki itu mahu Kamal sebarkan peringatan itu kepada seluruh umat manusia. Apabila teringat zaman kanak-kanak dahulu, Kamal sering lihat binatang seperti kambing, anjing dan kucing melakukan perbuatan tidak senonoh di tepi-tepi jalan. Tetapi kini kita sering melihat manusia pula yang melakukannya. Tanpa segan dan silu, manusia melakukan perkara-perkara terkutuk itu di tempat-tempat awam. Ada kes rogol anak sendiri, berzina, sumbang mahram, luar tabi'i, dan macam-macam lagi. Mungkin ini salah satu tanda kiamat hampir tiba. Seperti yang dikatakan oleh lelaki berjubah itu.
cerita sampai di sini. Jika ada kesilapan dalam percakapan maupun pertuturan, saya minta maaf. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah.